Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Bersua kembali bersama Cikgu Badariah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. Kita masih menggunakan tema 7, indahnya warisan kita. Unit 21, indahnya budaya kita. Tajuk, masakan dalam buluh. Okey, seperti biasalah sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, kita lihat dahulu standard kandungan. Okey, standard kandungan kita pada pagi ini 5.3. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Okey. Manakala standard pembelajaran kita pada pagi ini 5.3.1. Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Objektif kita pada pagi ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi. Okey? Jadi murid-murid nanti dikendaki membina ayat songsang. Manakala kriteria kejayaan murid-murid yang perlu dicapai pada pagi ini, murid dianggap berjaya apabila dapat membina beberapa ayat songsang dengan betul. Okey, boleh tu anak-anak? Jadi pada hari ini, murid perlu membina ayat songsang. Baiklah, sebelum kita teruskan aktiviti kita pada pagi ini, kita lihat dahulu apa yang dimasukkan dengan ayat songsang. Apakah yang dimasukkan dengan ayat songsang? Jadi ayat songsang di sini ialah ayat songsang predikatnya yang dikedepankan mendahului subjeknya. Maksudnya predikat tu berada di hadapan, subjeknya berada di belakang. Biasa kita bina ayat subjek duduk di hadapan, predikat duduk di belakang. Faham tu? Jadi sekarang ni untuk ayat songsang, predikat berada di hadapan, subjek berada di belakang. Apa yang dikatakan dengan predikat itu? Predikat ialah perkataan yang menunjukkan tindakan yang dilakukan. Perkataan yang menunjukkan tindakan yang dilakukan. Itu yang dikatakan dengan predikat. Manakala subjek pula ialah pelaku. Subjek pula pelaku. Faham tu anak-anak ya? Cikgu harap murid-murid faham bagaimana nanti kita mahu membina ayat songsang. Jadi sebelum tu kita lihat dulu contoh ayat songsang. Contoh yang pertama cikgu bagi di sini. Anak-anak boleh baca kan? Jom kita baca sama-sama. Zaleha membaca buku. Zaleha membaca buku. Zaleha di sini adalah subjek. Membaca buku adalah predikat. Saya dah pesan awal tadi iaitu ayat songsang predikatnya berada di hadapan. Jadi membaca buku adalah predikat, Zaleha adalah subjek. Jadi ayat songsang di sini membaca buku Zaleha. Cikgu harap murid-murid faham ya bagaimana menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Okey, kita lihat lagi contoh yang lain ya. Okey, jadi di sini daripada ayat biasa, kita lihat contoh yang lain pula daripada ayat biasa kepada ayat songsang. Jadi kita lihat di sini. Nombor 1. Rumah saya terletak berhampiran dengan kedai buku. Sebab apa cikgu buat dua warna di sini? Rumah saya warna hitam, terletak berhampiran dengan kedai buku warna merah. Saya dah bagi tahu tadi kan, ayat songsang berada, predikatnya berada di hadapan, subjeknya berada di belakang. Tapi kalau ayat biasa, subjek berada di hadapan, predikat berada di belakang.
Jadi ini ayat biasa. Rumah saya adalah pelaku, maksudnya subjek. Terletak berhampiran dengan kedai buku adalah predikat. Jadi ini ayat biasa. Kalau ayat songsang, apakah ayat songsangnya anak-anak? Apa ayat songsangnya? Ya, ayat songsangnya terletak berhampiran dengan kedai buku rumah saya. Rumah saya ni adalah subjek. Jadi ayat songsangnya seperti ini. Terletak berhampiran dengan kedai buku rumah saya. Cikgu harap murid-murid faham ya dengan contoh yang kedua ini. Contoh seterusnya kita lihat di sini. Pelajar perempuan itu sangat rajin. Pelajar perempuan itu sangat rajin. Ini adalah ayat biasa. Ayat biasa. Ini adalah subjek dan ini adalah predikat. Jadi ayat songsangnya sangat rajin pelajar perempuan itu. Sangat rajin pelajar perempuan itu. Jadi cikgu harap murid-murid faham ya. Ketiga-tiga contoh yang telah cikgu berikan ayat biasa menjadi ayat songsang. Faham tu anak-anak ya? Jadi baiklah kita lihat apakah aktiviti kita pada pagi ini. Jadi murid-murid perlu bersedia buku teks halaman 122 iaitu tajuk kita masakan dalam buluh. Sudah bersedia? Sudah buka buku? Okey. Ayuh kita lihat apakah aktiviti kita pada pagi ini. Aktiviti kita pada pagi ini, okey. Murid-murid dikendaki buka buku teks ni, halaman 122. Okey, buka buku ni, kemudian fahami petikan yang telah diberi. Fahami petikan yang telah diberi ni, banyak ni, ada dua petikan di sini. Satu, masakan dalam buluh ni ada dua. Satu nasi buluh, satu lagi ayam pansuh. Jadi kita baca sama-sama nanti ya. Kita lihat bagaimana ayat-ayat ini ditukarkan kepada ayat songsang. Okey. Jadi murid-murid perlu membina ayat songsang dengan betul. Jadi aktiviti kita pada hari ini baca, kemudian cari ayat biasa tu tukar kepada ayat songsang. Baiklah, mari kita lihat aktiviti kita yang pertama pada pagi ini. Okey, ayat songsang nampak ya. Kamu dikendaki menukarkan dia kepada ayat songsang nanti ya. Masakan dalam buluh. Kita baca sama-sama ya. Nasi buluh. Sudah bersedia anak-anak? Jom kita baca bersama-sama. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemang. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Tahu Patani berada di mana? Di selatan Thailand. Di dalam buluh, nasi ini dimasak selama 2 jam. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Jadi nasi buluh ni adalah keturunan Melayu Patani di selatan Thailand. Kalau sekarang kita nasi buluh ni kebanyakan lemang. Tapi kita letak dia pulut dalam tu ya. Jadi kita lihat di sini apakah ayat songsangnya. Ini contoh yang dibagi ayat. Dah ada dalam buku teks kamu ya. Ayat susunan biasa. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Jadi ayat ini ditukarkan kepada ayat songsang. Apa ayat songsangnya? Berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Okey. Jadi ayat biasa ditukarkan kepada ayat songsang. Itu contoh yang diberi.
Baiklah, murid-murid, mari kita lihat apakah aktiviti yang kita lakukan pada pagi ini. Iaitu ayat biasa ni kita akan tukarkan kepada ayat songsak. Jadi kita lihat ayat yang pertama. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan di dalam sebatang buluh. Jadi ayat ini adalah ayat biasa. Kita mahu tukarkan kepada ayat songsak. Mana satu predikatnya dalam ayat ini? Sebab kita perlukan predikat untuk menukarkan kepada ayat songsak. Jadi predikatnya di sini. Ya, di dalam sebatang buluh. Di dalam sebatang buluh. Jadi ayat songsaknya, ya, di dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Ini adalah ayat songsak. Okey. Okey, sekarang kita tengok ayat nombor 2. Cikgu harap kamu boleh buat ya. Cuba buat. Nanti sama tak jawapan ke jawapan cikgu. Okey. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun bembat. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun bembat. Jadi predikat di sini selain daun bembat. Sama tak dengan anak-anak? Okey. Jadi ayat songsak cikgu di sini ini. Selain daun bemban, daun lerek juga dapat digunakan. Cikgu harap sama ya dengan anak-anak. Kalau sama, tahniah untuk anda berjaya memahami ayat songsak. Okey, yang ketiga. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Predikatnya mana? Dimasak seperti lemang. Dimasak seperti lemang. Jadi, ayat songsaknya, ya, dimasak seperti lemang nasi buluh. Ayat songsaknya, dimasak seperti lemang nasi buluh. Cikgu harap murid-murid faham ya. Okey. Dan yang kelima. Cuba buat, Dan yang keempat. Cuba buat dan cari predikatnya. Cikgu tunggu. Ya, ini predikatnya. Dengan cara merebus atau mengukusnya. Dengan cara merebus atau mengukusnya. Jadi, ayat songsaknya di sini. Dengan cara merebus atau mengukusnya, nasi buluh dapat juga dimasak. Okay, jadi ini untuk aktiviti yang pertama. Kita tukarkan ayat biasa kepada ayat songsak. Ini senang ya, sebab dia satu ayat demi satu ayat demi satu ayat. Okey. Jadi kita lihat pula aktiviti yang kedua. Okey. Aktiviti yang kedua masih lagi masakan dalam buluh, iaitu ayam pansuh. Latihan dia dibagi dalam bentuk perenggan pula. Tadi dibagi dalam bentuk ayat demi ayat. Sekarang dibagi perenggan ya. Jadi kita tukarkan nanti. Sebelum tu kita baca dulu apa itu ayam pansuh. Okey, kita lihat sama-sama. Sudah bersedia? Ayam pansuh atau manuk pansuh merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapis. Lebih kurang lemang tadilah juga, tapi kita gunakan daun bembat. Jadi ini adalah ayam pansuh. Okey, jadi dibagi di sini ayat biasa. Murid-murid di Kendaki tukarkannya kepada ayat susunan songsak. Kita baca sama-sama ya. Ayat susunan biasa. Ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Ini kita baca ya. Sudah bersedia? Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Keistimewaan masakan ini terletak pada resipi asli dan aromanya. Lazimnya, masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak
dan hari Krismas. Masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Jadi ini adalah ramuan khas untuk ayam pansuh. Jadi yang kita nak di sini adalah nak tukarkannya kepada ayak sosak. Jadi kita lihat ayat pertama ni dulu. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk setiap dimasak. Di mana predikatnya? Ya, di sini. Untuk siap dimasak. Jadi ayat sonsannya bagaimana? Okay, saya buat ayat demi ayat ya. Nanti bila buat latihan, awak tukarkan dia dalam bentuk peringkat. Okay? Cikgu buat ayat demi ayat supaya mudahkan kamu. Okay, jadi untuk dia di sini, untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 3 hingga 50 minit. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, keistimewaan masakan ini terletak pada resipi asli dan aromanya. Predikatnya mana? Terletak pada resipi asli dan aromanya. Jadi ayat dia seperti ini. Boleh? Terletak pada resipi asli dan aromanya, keistimewaan masakan ini. Jadi cikgu harap kamu boleh buat untuk ayat seterusnya. Cari predikat dia dahulu. Dia ayat ketiga, predikatnya mana? Ini dia. Ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Jadi ayatnya, ya, ini ayat sonsannya. Cikgu harap murid-murid faham ya, sebab cikgu dah bagi banyak contoh. Dan yang terakhir di sini, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Mana predikatnya? Bagi sesetengah penggemar. Jadi ayat sonsannya di sini. Bagi sesetengah penggemar, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang. Jadi, cikgu harap murid-murid faham ya bagaimana menukarkan ayat biasa kepada susunan ayat sonsak. Baiklah murid-murid, sebagai latihan kamu pada hari ini, murid dikendaki menukarkan ayat-ayat susunan biasa kepada ayat susunan sonsak di halaman 122 dalam buku teks tahun 6. Okey, ini contoh latihan ya. Okey, contoh latihan di sini, awak salin ayat ni 1, 2, 3, 4 dan tukarkan dia dalam bentuk susunan sonsak. Salin dalam buku tata bahasa. Begitu juga dengan latihan kedua, ini dalam bentuk perekan. Tukarkan ayat susunan biasa ini kepada susunan sonsak. 1, 2, 3, 4. Tapi awak dikendaki buat dalam bentuk perekan ya. Okey. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Cikgu rasa sekian saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Semoga perkongsian cikgu ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.